bukan hadis. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut kalau kita sandarkan kepada Nabi tak betul. Kalau kita sandarkan kepada Nabi, puasa 3 bulan berturut-turut Nabi buat, tak betul. Ataupun kita kata istighfar aja, ataupun sembahyang sunat raghaib, kita kata Nabi buat dulu, dah salah. Kalau kita sebut gitu salah, sebab tak ada hadis yang menyebutkan tentang benda tersebut. Tapi kita kena ingat, bila kita menjelaskan satu-satu perkara, kita tak boleh berhenti setakat tu. Kita tak boleh nak berhenti bila tak ada hadis, maka tak boleh buat. Bila kita berhenti setakat tu, benda ni ada dalam masyarakat kita lama dah. Lama dah orang dulu duk buat. Dan orang sekarang ni pun masih duk buat lagi. Ambil turun-menurun daripada orang dulu, mak ayah dia, sampailah kepada kita sekarang ni, kita buat benda ni. Kalau ada orang lama-lama dia masih buat lagi, masuk saja bulan Rajab, maka dia start puasa 3 bulan sampai Ramadan, campur dengan 6 hari bulan Syawal, masih buat lagi. Lepas tiba-tiba mari kita cerita benda ni tak boleh, hadis palsu, hadis maudhu', sekat tu tak boleh. Sepohon pokok kalau dia borok di dahan saja, orang tak kerak di batas. Orang kerak di dahan dia lah. Kalau pokok rambutan tengah berbuah rimbun, tiba-tiba borok di dahan, kalau kita kerak bawah tu, orang kata kita bodoh. Buah ada lagi, baik tunggu buah masuk semua kita makan dulu baru kita potong. Lainlah kalau pokok rambutan jantan tak buah, lama dah 10 tahun dah atau 20 tahun dah depan tangga rumah kita, tapi tak buah-buah. Tu nak kerak lagi tak apa. Tapi kalau buruk di dahan saja, kerak dahan saja. Supaya kalau kita nampak benda ni mari daripada hadis maudhu', maka kita nak kat lalu, tak boleh buat benda ni, bid'ah. Tak betul. Kita sebagai orang mengaji agama, orang yang memperjelaskan persoalan agama, tak betul kalau kita sekat tu. Kita kena pergi ulah panjang dulu, biar orang nampak. Sebagaimana Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut dalam kitab dia. Dr. Yusuf Al-Qardawi ni orang yang mu'tadil lah, orang yang pertengahan, di antara mazhab ulama hadis dengan ulama fiqh. Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut tentang bulan Rajab ni, bila orang tanya dia kata bulan Rajab ni ada 2 saja. Yang pertama ayat Quran yang cerita tentang bulan Rajab ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, dan yang keduanya hadis yang Nabi cerita bahawa Nabi banyak puasa lain daripada Ramadan ialah pada bulan Syaban, dan Nabi bagi tahu bulan Syaban ni terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ulama kata bila Nabi sebut nama bulan Rajab dalam hadis dia, maknanya bulan Rajab mesti ada kelebihan tertentu. Maknanya paling tidak ada juga kelebihan. Dan kita kena ingat, segala benda yang ulama ataupun orang dulu duk buat turun-temurun tu, dia tetap ada asal dalam agama. Sembahyang sunat ada asal dalam agama, puasa ada asal dalam agama, istighfar ada asal dalam agama. Kalau kita ambil 3 tu pun cukup dah. Segala benda yang dibuat secara turun-temurun dalam masyarakat kita tu, semuanya ada asal dalam agama. Sebab tu tak boleh kita nak kat tu. Setengah orang dia kata siapa-siapa puasa bulan Ramadan, Sayyidina Umar tapa dia kata. Tak tahu dia ambil mana. Kita tak dijumpa lagi lah. Sebab kita tak baca banyak suku demo kot. Dia kata Sayyidina Umar tapa puasa bulan Rajab. Bila kita bawa benda-benda macam tu, masyarakat jadi keliru. Keliru dengan benda yang dah lama selesai dah, kita pertimbang balik. Sehingga kan kalau yang anti sangat, hatta kitab-kitab yang lama, kitab-kitab pondok tu kutip bakar habis. Ini apa kerja orang yang tidak ada amanah ilmu. Kitab-kitab pondok tu kutip bakar, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama. Nasib baik kita ada almarhum Allah yarham Ustaz Wan Saghir, yang cuba memperjuangkan ulama-ulama Nusantara ni sehebat ulama-ulama dunia yang ada. Tapi mati dah dianya, anak murid dia lah kot yang memperjuangkan selepas ni. Kitab-kitab lama. Dia nak menaikkan ulama-ulama Nusantara Melayu kita ni lebih kurang lebih sama hebat dengan ulama-ulama dulu. Sebab tu kita tengok dalam kitab dia, dalam muqaddimah kitab Munyatul Musalli, dia sebut cerita Syekh Daud Al-Fatani ni orang yang hebat. Mari kita tak baca dah kitab dia. Duk baca kitab Arab, muka kita mengaji Arab juga.
Tak nak baca dah kitab Melayu, tak kena baca kitab Melayu, aku mengajar pelekeh dah tu. Syekh Daud Al-Fatani ni masa dia tulis kitab Munyatul Musalli, kitab Munyatul Musalli ni kalau Pantai Timur baca belakang, mana-mana pun baca. Pondok mula-mula sekali kitab tu baca. Mana-mana masjid, mana-mana surah ada baca kitab Munyatul Musalli ataupun Faridatul Faraid, baca kitab tu. Karangan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni ketika dia menulis kitab Munyatul Musalli, dia tak mengguna mana-mana rujukan. Dia tulis apa yang ada dalam kepala dia, ilmu yang telah ada dalam kepala dia, dia tulis balik Munyatul Musalli yang kita baca tu. Kalau kita baca lah bab persoalan yang berkait dengan semaya, detail dalam tu dia cerita Munyatul Musalli. Bila raja tahu Syekh Daud Al-Fatani ni tulis kitab tanpa merujuk mana-mana, dia kata tak berapa betul tu. Tak betul, panggil Syekh Daud Al-Fatani, panggil Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani tulis depan raja sendiri. Dia tulis menggunakan tangan dia yang bercahaya. Bila raja tengok dia menulis kitab Munyatul Musalli itu menggunakan tangan dia yang boleh mengeluarkan cahaya, maka raja kata tak apa. Tak apa. Raja pun mengaku kalah. Sebab memang Syekh Daud Al-Fatani ini orang yang hebat dan orang yang mempunyai keramat. Lalu raja kata apa-apa saja yang keluar daripada Syekh Daud Al-Fatani maka kena ikut. Siapa kita ulama baru mengaji 10 tahun baru mengaji, tiba-tiba kata kita ni tak boleh pakai. Hak ulama-ulama fiqh buat dah tak boleh pakai. Ulama fiqh letak dalam kitab fiqh bab semaya, nak takbiratul ihram kena ada 27 syarat. Dia kata apa ni 27 syarat ni menyusah, Nabi tak pernah sebut. Ni Sahibus Samahah sendiri sebut ni. Dia kata apa kena ada 27 syarat ni menyusah. Dia kata Nabi tak pernah sebut pun dalam hadis dia. Takbir lah. Ulama letak syarat untuk mudah kita, nak suruh kita dapat kesempurnaan sebagaimana dia dapat kecap. Orang yang pernah menjalani riadah, mujahadah diri, dia rasa dia boleh kecap sendiri betapa sedapnya dalam ibadat semaya. Dia letak syarat supaya kita boleh sampai ke arah tu juga. Supaya Imam Ghazali buat kitab Ihya Ulumuddin tu, dengan pengalaman dia rasa sendiri, kemanisan dia menjalani riadah dan mujahadah, dia tulis kitab tu, dia cerita supaya kita boleh pergi sama supaya dengan dia. Bila kita sekat hadis Imam Ghazali, sekat Imam Ghazali banyak guna hadis maudhu', dia kata banyak guna hadis dhaif, tak pakai. Supalah dengan masalah tadi. Ulama meletakkan syarat nak jadi imam. Ulama letak syarat mula-mula sekali, boleh baca Quran, kemudian faqih, kemudian ini. Last sekali ulama kata kalau serupa belakang, mu tengok ahsanu wajhan, mu tengok yang mana handsome. Dia kata mana ada hadis Nabi sebut-sebut gitu? Mana ada hadis Nabi sebut bila ada bertembung dua di antara dua imam sama, maka tengok yang paling handsome. Nabi tak sebut gitu. Pak ulama sebut lagi dalam kitab fiqh, kalau dua-dua sama handsome juga, tengok ajmalu wajh, ajmalu zaujatan, zaujah yang paling comel pula, isteri yang paling comel. Ulama letak belakang. Sebab apa tu ulama letak tu? Sampaikan kepada isteri pun ulama letak juga. Dia kata sebab apa nak pergi tengok isteri pula, susahnya nak semaya. Dia kata kena panggil pula para isteri, tengok mana isteri paling lawa sekali mula naik jadi imam. Benda lawa ni dia kata benda nisbi. Orang tu kata lawa, ini kata tak lawa. Tapi ulama fiqh letak syarat tu dalam bab nak memilih imam salat. Sebab apa? Sebab bagi ulama fiqh yang menulis kitab, yang meletakkan syarat tersebut, bagi dia seorang imam yang mempunyai isteri yang lebih lawa, maka hati dia lebih tenang dalam dia beribadah, banding dengan imam yang isteri dia tak lawa. Apa ni pakat cari bini lawa belakang lah. Tak lakulah nak buat tak lawa dia tu. Sebab apa? Sebab kalau imam yang tak lawa ni, daripada rumah dia nak mari masjid, dia tengok ramai kiri kanan, pas tengok kanan, pas tengok kiri, lawa belakang. Kalau imam yang lawa dah bini dia, hak kiri jalan tu tak layak dah. Dah bini rumah dia lawa lagi, nak layak apa lagi? Masalahnya rumah tu tak lawa. Rumah tu dia bau ikannya, bau dengan bau